Subhanallah. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdina wahdi bina wahdin nas jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu maulaha amma ba'd. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya kita panjatkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, pada pagi ini kita akan bincangkan berkaitan dengan tadabbur juzuk Ammah. Kita akan mulakan dengan surah An-Nas dari belakang lah. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Tuan-tuan, surah An-Nas adalah surah Makkiyah, memiliki 6 ayat. Surah ini dinamakan surah An-Nas kerana dimulakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Qul a'udzu birabbin nas. Kata An-Nas dalam surah ini diulang sebanyak 5 kali. Surah ini turun bersama-sama dengan surah sebelumnya dan merupakan surah Makkiyah menurut kebanyakan ulama. Tapi ada juga antaranya Ibnu Abbas yang menyatakan bahawa surah ini adalah surah Madaniyah yang turun di Madinah. Surah ini adalah surah terakhir dalam Al-Quran. Dari segi susunannya, surah An-Nas adalah surah yang terakhir. Al-Quran ini adalah kalamullah. Kalamullah ni artinya perkataan Allah yang diturunkan secara beransur-ansur melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terkandung dalamnya 114 surah. Bermula susunannya daripada surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Membacanya adalah ibadah, mengamalkan isi kandungannya adalah tuntutan wajib, mengikut kadar-kadar kemampuan. Jadi Al-Quran ini adalah kalamullah yang Allah Ta'ala turunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sebab tu kalau kita baca je, dia akan jumpa Qul. Qul tu katakanlah. Katakanlah ini katakanlah oleh siapa? Katakanlah olehmu, wahai Muhammad. Seorang. Qul ni maksudnya awak kata. Kalau Qulah, awak 2 orang kata. Qulu, hampa semua kata. Kan? Allah Ta'ala guna sebab tu kalau kita jumpa banyak. Ayat yang pertama yang Allah Ta'ala turunkan, Iqra. Iqra tu maksudnya apa? Bacalah olehmu. Bacalah olehmu tu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita kena tahu juga benda ni sebab kalau kita tak tahu nanti kita mudah dipesongkan. Sebab ada seorang tu dulu dia pernah claim, Yasin wal Quranil Hakim innaka. Dia cakap kat wartawan, innaka laminal mursalin. Ka tu siapa? Dia tanya kat wartawan tu, ka tu siapa? Betul? Ka tu saya lah. Dahsyat. Dia kata ka tu dia. Innaka tu, ka tu saya lah. Dahsyat. Habis kalau kita baca semua kita lah. Kan? Perempuan tak boleh. Sebab perempuan ki. Kan? Kalau perempuan jadi innaki laminal mursalin. Ma'aunya. Kan? Jadi yang lelaki semua boleh claim. Jadi kalau kita tak tahu apa maksud Al-Quran, kita akan mudah dipesongkan. Lepas tu kita kena belajar.
Belajar ni dengan cara kita belajar, kita boleh kukuh pegangan kita. Tak mudah kita dipesongkan. Nanti ada orang claim jadi nabi lah, ada orang claim jadi rasul lah, ada orang claim terima wahyu lah. Dahsyat. Kalau setakat terima mimpi tu boleh tahan lagi, dia terima wahyu terus. Boleh call-call pula, kan? Dahsyat. Dahsyat. Baik, jadi Al-Quran ni adalah kalamullah diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Surah An-Nas adalah disebut sebagai surah Al-Mu'awwidhatain. Apa maksud Al-Mu'awwidhatain? Surah yang memohon pertolongan. Ada dua surah yang memohon pertolongan yang terletak di hujung, iaitu An-Nas dan surah Al-Falaq. Mu'awwidhatain ni Nabi Muhammad SAW sebut Allah Ta'ala turunkan dua surah yang lebih baik daripada mana-mana surah yang lain. Yang paling hebat Nabi kata. Sebab apa? Dengan surah ni Nabi minta pertolongan kepada Allah. Nanti kita akan bincangkan. Surah ni mengandungi isti'adzah, permintaan perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan seluruh manusia, dari segala kejahatan iblis dan bala tenteranya yang dapat melalaikan manusia dengan cara menebarkan rasa was-was pada diri mereka. Okey. Saya menggunakan buku ataupun kitab Tafsir Al-Munir yang dikarang oleh almarhum Profesor Dr. Wabah Az-Zuhaili. Bagus sebab dalam buku ni semua ada. Bukan hanya tafsirnya, bukan hanya terjemahannya, bahkan ada kat dalam ni fiqh. Ada kalau kita nak belajar, ada juga i'rab. I'rab. Kalau yang belajar bahasa Arab, kita bolehlah i'rab nanti kejap lagi. Kan? Ada balaghah, kemudian ada juga qiraat. Bacaan-bacaan yang lain daripada bacaan yang kita baca. Cuma surah An-Nas ni tak ada dituliskan kat sini. Baik. Jadi selain daripada surah An-Nas ialah surah Al-Falaq. Surah-surah yang digunakan oleh Rasulullah SAW untuk meminta perlindungan daripada Allah dari sihir orang-orang Yahudi. Ada yang mengatakan bahawa kedua surah Al-Mu'awwidhatain dinamakan juga Al-Muqassasatain. Al-Muqassatan. Yang ini dua surah yang dapat membebaskan diri dari sifat munafik. Sebagaimana telah disebut bahawa Tirmizi meriwayatkan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, beliau bersabda, laqad anzalallahu alayya ayatil lam yura mithluhun qul a'udzu birabbin nas ila akhir surah wa qul a'udzu birabbil falaq ila akhir surah. Allah telah menurunkan ayat-ayat kepadaku yang tidak ada tandingannya, iaitu surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Imam At-Tirmizi berkata hadis ini hasan sahih. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, kita tengok dari segi maksudnya. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan atau pembisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. I'rab ni nanti kalau dalam kuliah bahasa Arab nanti kita buat, kita bincang pasal i'rab ni kan. Minal jinnati wan nas ni badal. Nantilah kita tengok. Baik. Tafsir dan penjelasan. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sembahan manusia. Tiga perkataan yang Allah Ta'ala gunakan untuk menggambarkan dirinya. Qul a'udzu birabbin nas. Kalau dalam surah Al-Fatihah Allah Ta'ala sebut alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan kepada seluruh alam. Allah Ta'ala gunakan perkataan Rabbi. Bermakna Allah Ta'ala bukan hanya kalau kita tengok Rabbi ni maksudnya apa? Pendidik. Kan? Daripada perkataan Rabbi ni timbulnya perkataan Murabbi. Murabbi ni pendidik. Yang dinamakan guru bukan hanya mengajar. Yang dinamakan guru ialah yang mengasuh, yang mendidik, yang membentuk. Allah Ta'ala mengasuh, mendidik dan membentuk. Bukan hanya Allah Ta'ala ciptakan dunia ni, Allah Ta'ala bentuk dunia ni. Sampai sekarang ni dunia berkembang. Kalau kita tengok dalam ilmu sains kan, dunia ni sedang berkembang dengan pesatnya. Kalau kita baca dunia ni, kalau dalam kajian sains tu, dunia ni sekurang-kurang umurnya 760 juta tahun. Sekurang-kurangnya, maksudnya ada bintang yang dia temui, saintis temui 760 juta tahun. 760 juta tahun, cahaya tu datang ke bumi, cahaya tu keluar daripada bintang tu 760 juta tahun dulu. Hari ni baru sampai dekat bumi. Logik tak? Kalau tuan-tuan tengok bintang setiap malam tu, cahayanya 7 hari lepas. Bintang yang ada yang kita nampak ni, bintang yang kita boleh nampak dengan mata kasar kita ialah cahaya tu datang daripada 7 hari yang lepas.
Hari ni baru sampai ke bumi. Oh, dahsyat. Dan dia sentiasa berkembang. Sentiasa berkembang. Macam dunia ni sentiasa berkembang. Logik tak? Logik lah. Sebab sebelum Allah Ta'ala jadikan dunia ni, sebelum Allah Ta'ala jadikan manusia, Allah Ta'ala sebut, Inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibal, fa'abayna ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami berikan amanah kepada langit dan bumi. Tapi langit dan bumi tak nak pikul. Tak nak pikul. Wa hamalahal insan, kami beri kepada manusia. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia ni zalim dan jahil. Suka berbuat kerosakan. Itulah manusia. Memang sebelum adanya manusia, dunia ni elok. Lautnya elok, gunungnya elok, sungainya elok. Datang manusia tengok. Habis dia robohkan, habis dia tarah ni. Dulu kat sini ada gunung-gunung. Habis dah. Kan? Sungai. Dulu tempat tu gajah-gajah datang main. Mana sungai ni dulu ada? Kan? Tengok datang balik dah tak ada dah. Habis ke mana dia nak pergi? Gajah-gajah ni, binatang-binatang ni. Sebab itulah dia mula hidup bersama dengan manusia. Kalau tidak, dulu dia duduk kat hutan. Manusia duduk kat pekan. Tapi sekarang kera pun macam tu, monyet-monyet kan. Sebab apa dia datang kat tempat kita banyak-banyak ni? Sebab tempat dia kena kacau. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah zahir kerosakan di darat dan di laut disebabkan apa? Tangan-tangan manusia. Allah Ta'ala jadikan dunia ni, sebelum Allah Ta'ala jadikan manusia, Allah Ta'ala jadikan dah dunia ni. Kemudian Allah Ta'ala ciptakan manusia. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku nak jadikan di atas muka bumi ini khalifah dari kalangan keluarga ataupun keturunan Bani Adam alaihissalam. Dan malaikat kata dah, qalu ataj'alu fiha man yusidu fiha wa yasfiku dima. Kenapa kamu nak jadikan di atas muka bumi ini orang yang ataj'alu fiha man yusidu fiha wa yasfiku dima, yang suka buat kerosakan dan menumpahkan darah? Manusia macam tu. Saya sebenarnya baru balik masa bro Nasir mesej tu, saya dalam bas nak pergi ke airport Madinah. Saya baru malam semalam pukul 12 semalam mendarat, 12.30 hari. Alhamdulillah. Lepas tu dia mesej, okeylah boleh lah. Kebetulan hari ni tak ada apa-apa kan. Sempatlah rehat. Saya jumpa dengan orang Yaman. Dia kata dekat Yaman ni, dia kata Yaman ni harban. Harban sebab harban tu maksudnya rosak. Kan, harban. Dia bukannya barang je rosak. Orang pun rosak. Kalau orang rosak dia kata harban. Kan, harban. Harban. Nanti kalau perempuan pergi dekat Mekah Madinah kan, buat umrah kan. Kalau nak cakap lampu rosak, lampu harban. Kan? Ataupun bilik air harban rosak. Haramu ya harban. Kan cakap. Jadi orang Yaman ni dia kata dekat Yaman tu dia jual senapang tu secara terbuka. Itu yang boleh beli. Dia memang kalau gaduh sesama dia mati. Lepas tu dia bincang pasal masa tu kami dalam perjalanan nak pergi ambil barang, ada barang tertinggal kan. Jadi sembanglah dengan dia driver taksi lah. Saya cakap kat sini ada penjara kan, kat Madinah. Ada penjara. Tapi penjara kat sini kalau hukum kisas kerajaan yang buat. Tapi kalau kat Yaman tak, keluarga yang buat. Kalau A ni abang kepada A ni yang bunuh B bunuh A, abang kepada A minta supaya dia bunuh B ni. Dia yang nak buat. Dia yang nak laksanakan hukuman tu. Dahsyat. Kalau kat Saudi pakai ni, saif, pedang. Kalau kat Yaman pakai tembak. Dahsyat. Lepas tu dia kata apa? Senapang tu dijual di kedai runcit. Ni cerita yang Allah Ta'ala jadikan. Lepas tu dia sebutlah harga-harga Kalashnikov lah, M16 lah, apalah semua kan. Saya pernah pergi Yaman 2012. Transit kat situ satu malam. Masa kami sampai tak boleh nak keluar sebab masa tu tengah bom. Jadi bila bom kami duduk kat airport lah. Aduhai. Jemaah-jemaah semua dah tengok saya macam ni. Sebab transit kat airport, bayanglah, mana boleh tidur, mana boleh baring. Tak adalah lama, dalam 12 jam je. Jemaah semua dah macam ni lah kat saya. Sebab
Tak uruskan, dia kata. Saya nak urus macam mana? Tak boleh keluar. Bom. Memang masa diorang dah balik, sebulan kemudian baru saya balik. Diorang balik dulu. Kan, masa diorang balik, diorang transit dekat Aden. Yaman juga. Saya kat Sana'a juga masa balik. Tapi balik saya dapat 23 jam je. Dia bawa keluar daripada airport tu. Saya tengok, kita kebal kiri kanan. Budak-budak yang umur 12 tahun, 15 tahun, pakai ni, rifle. Dahsyat. Jalan-jalan pakai rifle. Satu-satunya negara yang tak ada undang berkaitan dengan senjata api. Lepas tu dekat Baqarah tu dia cerita, 50, satu peluru 50 sen ke tak saya. 50 sen ke 2 ringgit? Lebih kurang lah 2 ringgit kan? 2 ringgit, 2 rial satu peluru. Saya tembak macam tu je. Dia kata kalau satu kelongsong tu ada 30 peluru, 60 rial. Lebih kurang lah. Ataupun ada 60 rial, ada 60 peluru, 30 rial. Lebih kurang lah salah satu daripada tu, saya tak ingat. Tapi nak cerita manusia ni suka menumpahkan darah. Manusia suka menumpahkan darah. Itu yang kita nampak yang ganas. Sebenarnya kat Malaysia pun ganas juga. Yang buang-buang bayi. Ada yang bunuh-bunuh suka hati. Tembak-tembak macam tu je. Tembak. Saya tak patut je tembak macam tu. Ya Allah. Kan depan mata kita kadang dia tetak-tetaknya orang kan. Ini manusia. Allah Ta'ala jadikan manusia sifat yang macam tu. Tapi Allah Ta'ala kata, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kamu tak tahu. Sebab apa? Ini yang dibincangkan dalam antara surah. Kenapa disebut dengan surah An-Nas? Kerana An-Nas ini adalah manusia paling istimewa yang dijadikan oleh Allah. Walaupun manusia ni suka menumpahkan darah, tapi manusia ni satu-satunya makhluk di atas muka bumi ni yang boleh mentakbir. Monyet tak boleh takbir, pokok tak boleh takbir. Tapi yang boleh mentakbir ni manusia. Cuba bayang manusia yang kerdil boleh tunggang gajah. Gajah lagi besar ke manusia lagi besar? Kenapa tak gajah tu yang tunggang manusia? Kenapa? Kalau kita boleh menyelam, siap-siap ikan paus biru tu pun kita boleh ride. Macam kita ride ikan paus kan. Kita duduk atas ikan paus tu, dia selam. Lepas tu kita tenggelam. Lemas kan. Hebat. Jadi manusia satu-satunya makhluk yang boleh mentadbir, boleh buat keputusan, boleh buat pilihan. Ada di kalangan manusia siap boleh mentadbir manusia yang lain. Dia gunakan ilmu dia buat psikologi dia hasut orang. Kan? Bukan sikit dengan kata-kata je. Habis semua. Negara habis disebabkan oleh kata-kata manusia. Gajah paling kuat pun dia boleh robohkan satu bangunan, 2 bangunan. Tapi dia tak boleh hancurkan satu negara. Tak boleh. Tapi manusia dengan sikit yang dia buat tu, dia boleh bangunkan ataupun dia juga boleh robohkan negara. Hebatnya manusia ni. Jadi, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sembahan manusia. Walau tadi Allah Ta'ala sebut Rabbil Alamin dalam surah Al-Fatihah. Al-Fatihah tu dimulakan dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang mentadbir seluruh alam. Dalam surah An-Nas, Allah Ta'ala mulakan Qul a'udzu birabbin nas. Ulama kata kenapa Qul? Qul tu katakanlah. Selain daripada katakan itu untuk berdoa, kata tu untuk isytihar. Katakan, wahai Muhammad, kata tu untuk isytihar, menjadi saksi Allah Rabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas maksudnya katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung daripada Tuhan manusia. Artinya kita mengaku Allah sebagai Tuhan manusia. Rabbin nas tu maksudnya Tuhan yang mentadbir, mendidik, membentuk, mengasuh. Ya, Allah Ta'ala sebut dalam surah Yasin. Wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Dan apakah dan apa salahnya kan? Wa ma liyala dan tidak sepatutnya menjadi kesalahan bagiku untuk menyembah Allah yang menjadikan aku. Fatarani, Allah Ta'ala gunakan perkataan fatarani. Allah Ta'ala tak gunakan perkataan khalaqani. Khalaqani Allah menjadikan. Fatarani maksudnya apa? Allah Ta'ala jadikan dan Allah Ta'ala lengkapkan dengan ciri-cirinya. Fitrah ni maksudnya ciri-ciri kita. Siapa bila lapar makan. Tak ada bila lapar dia jogging. Ni apa hal jogging ni? Lapar. Tak ada. Tak ada orang bila rindu baca buku. Kenapa baca buku? Rindu. Kan? Tak ada. Bila dahaga, main bola sepak. Ni apa main bola sepak ni? Dahaga. Tak ada. Dahaga je berenang. Tak ada. Orang bila dahaga minum. Macam sekarang kan, minum. Saya minum boleh?
Ada ramai puasa. Tak maaf Dahaga minum. Siapa yang buat ketetapan tu? Allah. Kita tak boleh nak lawan. Tangan kita ni boleh bengkok ke depan je. Ada tak orang boleh bengkok ke belakang? Paling banyak macam ni je. Ada tak jari dia boleh bengkok tu macam ni? Tak ada. Sotong lah. Kan? Tangan kita ni kenapa kat depan ni tegang, kat belakang tu kendur? Tengok ada kulit-kulit lebih ni. Apa tujuan kulit? Ya apa ni? Kedut-kedut ni. Kan? Tujuan dia supaya kita boleh buat macam ni lah. Baru boleh buat macam ni. Sebab ada kulit lebih untuk kita buat macam tu. Kalau tak ada, tak boleh. Sebab tu ke belakang tak boleh. Ke belakang tak boleh, dah tegang. Allah yang jadikan fulcrum. Tahu fulcrum? Kita kelas sains sikit hari ni. Saya dulu belajar kejuruteraan awam. Fulcrum ni maksudnya semua sendi-sendi. Semua sendi. Dalam badan kita ada banyak sendi. Kalau tak ada sendi, tak boleh bergerak. Ini, semua ni ada sendi ni. 1, 2, 3. Balik nanti baru kira tahu ada berapa sendi. Tengkuk kita ada sendi. Boleh tengok belakang, boleh tengok kiri kanan. Kaki kita. Kalau tak ada sendi, jalan macam robot lah macam ni. Allah yang jadikan sendi tu. Allah jadikan bulu. Allah jadikan kulit. Allah jadikan perut. Allah jadikan tekak. Hebat tekak kita ni. Cakap. Semua orang boleh faham. Tapi kalau kat Malaysia lah. Cakap macam ni kat Arab, mana fahamnya kan? Kita cakap dengan orang Arab tu. Ada jemaah. Dia jumpa orang Bangladesh. Dia cakap Melayu orang Bangladesh tu. Dia ingat orang Bangladesh tu macam orang Bangladesh kat Malaysia. Cakap Melayu. Orang Melayu tu. Macam tu kan. Tak faham. Tapi pelik juga. Ada orang Turki dia cakap dengan orang Arab. Saya tengok dia Turki cakap Turki, Arab cakap Arab. Tapi faham. Saya tak tahu macam mana dia membuat. Yang Turki cakap Turki, yang Arab cakap Arab. Tapi faham. Macam betul je kan. Hebat. Macam ayam dengan itik lah. Ayam berkokok. Itik apa itik? Hebatnya boleh faham kan. Tapi siapa yang jadikan bunyi tu? Bunyi tu Allah yang jadikan. Kita kebetulan sebab kita hidup, kita ada telinga boleh mendengar. Maka bila kita dengar bunyi tu, kita lantunkan. Sebut A. Boleh sebut A. Bila boleh dengar, boleh bercakap. Macam ada doktor ni, dia jaga bagian kanak-kanak kan. Bila ada kanak-kanak ni lambat bercakap, dia bukannya cek lidah. Dia tak cek tekak. Dia cek telinga. Budak ni lambat bercakap kan, dia cek apa? Dia cek telinga. Ada tak respon pada telinga dia? Dengar. Kalau dengar, okey. Maksudnya dia lambat mungkin sebab malu ke, mungkin sebab apa faktor-faktor lain ke kan. Tapi kalau dia tak boleh cakap, doktor akan cek telinga dia dulu. Sebab kalau dia pekak, dia tak boleh bercakap. Kebanyakan orang yang bisu bukannya ada masalah dengan lidah dia. Dia ada masalah dengan telinga dia. Dia tak dengar. Tuan-tuan boleh dengar bunyi. Ada seorang guru muzik ni dia cakap. Dia kata apa perkara yang paling penting dalam main gitar? Bukan tangan. Sebab ada orang main pakai kaki je. Pakai kaki lagi sedap. Kita ada tangan pun tak sedap bunyi dia. Bukan tangan. Yang paling penting dalam main gitar ialah telinga. Boleh dengar bunyi G, E, F. Macam tu kan. Kalau tak dengar macam mana? Apa bunyinya? Kan? Dahsyat. Siapa yang jadikan? Allah yang jadikan. Allah jadikan telinga. Allah jadikan mata. Mata manusia ni dia punya penglihatan ialah stereoskopik. Sains kan. Hari ni kita kelas sains, bukan kelas surah. Stereoskopik. Stereoskopik ni pandangan dua kat depan. Ini semua haiwan-haiwan ataupun makhluk-makhluk pemangsa. Mata dia kat depan. Kalau haiwan-haiwan yang menjadi mangsa, mata dia kat tepi. Dia penglihatan dia 360 darjah. Dia boleh nampak semua. Cuba kalau tuan-tuan mata kat tepi, macam mana? Nampak kiri kanan serentak. Mana satu nak tengok? Yang ada dua ni pun tak boleh nak tengok. Kat sini tak nampak dah. Kan? Tak tahu dah apa benda berlaku kat sini. Tengok kat sini tak nampak dah. Cuba kalau dua-dua nampak. Pening kita. Itu kalau dua mata. Cuba bayangkan kalau lebah tu ada berapa mata? Saya tak pastilah. Mungkin 360 kot mata dia. Habis 360 mata, mana satu dia nak tengok ni? Dahsyat. Allah yang jadikan. Kan? Allah jadikan. Cuba, perempuan pernah tak kerja dekat CCTV? Yang CCTV jalan raya tu, dia ada 20 atau 24 ke 36 kamera. Boleh ke dia tengok semua serentak? Mesti dia akan buat macam ni. Turutan. Tengok macam ni. Macam tu. Macam ni. Cuba kalau dia tengok semua serentak. Tak boleh tengok.
Tapi Allah Ta'ala jadikan ada makhluk boleh tengok macam tu. Baru ni kan ada perbincangan pasal melihat. Kan? Allah Ta'ala melihat. Allah Ta'ala tak melihat dengan perantaran telinga. Allah Ta'ala tak melihat dengan perantaran mata. Tak. Kita je yang lemah perlukan mata. Kita je yang lemah perlukan mata. Allah Ta'ala tak perlukan mata. Nak menggulung. Menggulung Allah Ta'ala tak perlukan tangan. Nak turun Allah Ta'ala tak perlukan kaki. Allah Ta'ala berkuasa. Allah Ta'ala buat semuanya. Seperti mana makhluk Allah Ta'ala jadikan macam tu. Cuba bayang melihat tak ada pakai mata. Ada tak makhluk yang boleh melihat tak ada mata? Boleh. Antaranya pacat. Pacat ni dia boleh scan darah. Dia scan darah kan. Kalau kita letak tangan kita atas pacat tu. Saya kan pacat letak kat sini kan. Saya buat tangan saya macam ni. Dia buat macam ni. Dia ikut tangan. Nak dah tu. Bukan. Nak darah. Dia cari darah. Dia tak nampak tangan saya. Ke pacat ada mata? Tak ada. Tanah. Cacing dalam tanah. Dia nampak matanya? Tak nampak macam ni. Dia bergerak. Bernafas. Kena pakai hidung. Itu kita je. Kalau kita tutup hidung. Habis kita. Ada mulut lagi. Tutup mulut sekali. Habis mati. Tapi ada tak binatang yang bernafas? Tak ada hidung, tak ada mulut? Ada. Itu kejadian Allah. Sangat berbeza. Kita duk kata makhluk lain macam kita. Tak ada. Makhluk tak ada yang ingin jadi manusia. Tak ada. Cuba kita bayangkan pokok. Pokok, dia duduk situ je. Dari dulu sampai sekarang. Dia tak pernah ke belakang. Ke tepi, ke kiri, ke kanan. Kalaulah ke tepi, ke kiri, ke kanan, tak tahulah macam mana kita nak makan buah kelapa tu. Kan? Hari ni kita nak makan buah kelapa kan? Mana pokok kelapa ni? Rupanya dia pergi jalan-jalan jumpa kawan dia. Cuba bayangkan. Kalau pokok kelapa tu pergi jalan-jalan. Ayam tu dia makan itu je. Dia tak ada pula dia masak. Ni apa ni makan bagi yang mentah. Bagi yang dah masak kata dia. Tak ada. Dia tak protes. Tak pernah protes. Satu-satunya makhluk yang boleh mentadbir. Dan hebat kejadiannya, manusia boleh pula protes. Manusia ni. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Dalam ayat yang pertama. Kan. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Cantik ayat tu. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Hari ni kita baca dengan nama Allah yang menciptakan. Artinya, baca sampai kita mengaku Allah yang menciptakan kita. Baca, belajar sampai kita yakin Allah yang menjadikan alam ni. Kan? Baca dan belajar sehingga kita yakin Allah mentadbir, mengurus dan menentukan segala-galanya. Allah Ta'ala sebut dalam banyak ayat juga. Allah Ta'ala menjadikan dunia ni. Mula Allah Ta'ala jadikan aras, kemudian Allah Ta'ala jadikan air. Wa khalaqa minal ma'a kulli syai'in hayy. Kan? Allah menciptakan semuanya yang hidup daripada air. Kemudian Allah Ta'ala jadikan kolam, pen. Allah Ta'ala perintahkan pen tu tulis semua daripada mula kejadian sampai akhir kejadian. Hari ni pertemuan kita Allah Ta'ala dah catat dah. Daripada sebelum Allah Ta'ala jadikan bumi lagi. Daripada sebelum manusia dijadikan lagi Allah Ta'ala dah catat dah. Hari ni berapa bulan? 28. 28 ni. 28. Tengoklah tak ingat dah. Allah Ta'ala jadikan semua jodoh pertemuan kita semua Allah Ta'ala jadikan. Allah Ta'ala jadikan semua kan. Allah Ta'ala takbir kita, Allah Ta'ala uruskan kita. Dan manusia ni adalah sebaik-baik makhluk. Kalau dalam kalangan orang yang bukan Islam, saya pernah baca satu buku karangan orang bukan Islam, dia kata manusia ni ialah crowning creatures. Crowning creatures. Manusia makhluk yang paling istimewa ke atas muka bumi ni. Satu-satunya makhluk yang diberikan pilihan. Baik. Jadi Rabbin Nas, Allah Ta'ala ni Rabbin Nas, yang mentadbir, yang mengurus, menjadikan manusia dengan sangat hebatnya. Kita ni jangankan nak tahu tentang zat Allah, tak boleh, tak mampu kita. Zat kita pun kita tak mampu. Tadi kan saya minum, mana air itu sekarang? Sudah tak tahu dah. Saya rasa air tu setakat tekak dia je. Dah habis pada tekak tu dah tak ada rasa dah. Sebab tu orang kata sedap tak sedap ni mainan tekak je, bukan mainan perut. Perut tu selepas sedap kan, selepas sedap tu jadi gemuk macam tu. Maksudnya Allah Ta'ala yang jadikan kita dengan sangat hebatnya. Raja manusia, Malikin Nas, Allah yang memiliki kita. Ada orang dia memiliki orang lain, tapi dia lupa yang sebenarnya dia dimiliki oleh Allah. Pemimpin macam mana hebat pun, tak ada yang boleh kawal dunia ni seluruhnya. Dia tak mampu mengawal. Diri dia pun dia tak mampu kawal. Boleh kita kawal. Dulu kan kita kan kuat. Sekarang kuat lagi? Tak kuat dah. Entah bila kali terakhir perempuan lompat. Kan?
Dulu kan suka lompat, berlari kan. Bila kali terakhir tuan-tuan panjat pokok? Nak ceritanya makin lama makin tak larat. Dulu dulu panjat kursi pun dah tak larat dah. Tak berani nak panjat kursi tu, takut jatuh kan. Dulu membujur lalu melintang sapu. Semua makan. Sekarang makan sikit-sikit je. Sedap kan. Tapi tak larat dah makan. Itu perubahan pada diri kita. Allah Ta'ala sebut ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Apa saja musibah yang menimpa bumi ni dan menimpa diri kamu, semua illa fi kitab. Semua telah tercatat dalam kitab. Telah tertulis. Tu dalil dia kan. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami menjadikannya lagi. Likaila ta'sau ala ma fatakum. Cantik. Allah Ta'ala kata kami jadikan semua tu dan kami ceritakan likaila ta'sau ala ma fatakum, supaya kamu jangan putus asa pada takdir yang menimpa kamu. Wala tafrahu bima atakum, dan jangan pula kamu berbangga dengan apa yang diberikan kepada kamu. Cantik. Jangan putus asa. Kalau susah jangan putus asa. Allah Ta'ala bersama dengan kita kan. Kalau sakit jangan putus asa. Tunggu, nanti akan sembuh. Kalau susah pun sama, jangan putus asa, nanti akan datang senang kan. Sekurang-kurang senang tu bila mati habis semua susah kita. Sebelum mati doktor injek cucuk kita, dia masuk sini, dia masuk situ kan. Dia buat macam-macam nak bagi kita hidup ni. Tengok mati, dia lepas kita macam tu je. Dah habis dah mati dah kan. Tak boleh buat apa dah kan. Tet bunyi kan. Masa ada tet dia cuba lagi. Cuba lagi, tak ada respon, baru dia kata dah tak dapat dia nolong kan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu habis dah semua susah kita dah tak ada dah. Mudah-mudahan macam itulah keadaan kita kan. Sembahan manusia ilahin nas. Raja manusia maksudnya Allah memiliki kita ni. Allah memiliki manusia seluruhnya. Sembahan manusia. Kenapa ilah tu sembahan? Ilah ni ilah yang memberi kesan. Dari segi maksud ilah ni ilah memberi kesan. Yang memberi kesan baik dan buruk. Yang memberi kesan baik dan buruk, manfaat dan mudarat. Tak ada lain yang memberikan manfaat dan mudarat melainkan Allah. Sebab tu kita kata la ilaha illallah. Tak ada yang menjadi tujuan, tak ada yang menjadi rayuan, tidak ada yang menjadi pujaan selain daripada Allah. Yang menentukan baik dan buruk, yang menentukan hidup dan mati, yang menentukan susah dan senang, yang menentukan lapang dan sempit, Allah. Yang menentukan lancar ataupun sulit, Allah. Allah yang menentukan semuanya. Ilahin nas. Katakanlah wahai Rasul, aku berlindung dan meminta pertolongan kepada Allah, Zat yang memelihara dan menjaga seluruh manusia, serta menciptakan dan mengatur seluruh perkara mereka. Semua urusan manusia ni Allah yang aturkan. Allah Ta'ala beri rezeki daripada mula kita berada dalam perut ibu kita lagi. Masa kita dalam perut ibu kita, tak ada orang cara makan kita, minum kita kan. Tahu-tahu dah kenyang, tahu-tahu kencing kan dalam perut ibu kita kan. Lepas tu kita keluar, Allah Ta'ala dah tentukan makanan untuk kita. Dah gemuk macam ni kan. Tiba-tiba dah besar. Bayanglah, masa kita kecil dulu kita tak tahu lah macam mana rupa kita besar. Saya pernah mimpi kan, masa saya kecil, saya pernah mimpi macam mana saya besar. Macam teringin nak tengok muka saya bila besar kan. Tapi saya tak tahu lah sama ke tak dalam mimpi saya tu dulu. Masa kecil-kecil dulu mimpi dah besar kan. Tak pernah terbayang dah besar. Dah besar, dah kahwin, dah ada anak, tak pernah terbayang kan. Macam perempuan tak terbayang, tapi dah ada cucu dah kan. Dulu sembang pasal kerja, lepas tu sembang pasal anak, sekarang sembang pasal ubat kan. Bila lagi nak pergi klinik, bila lagi nak hospital kan. Macam tu. Ini temu janji bila? Dulu temu janji nak pergi dating, sekarang temu janji nak pergi doktor kan. Adapun dia adalah Tuhan yang disembah oleh seluruh manusia. Nama Al-Ilah khusus untuk Allah dan tiada sekutu baginya. Adapun nama Al-Malik terkadang dipakai oleh zat yang benar-benar Tuhan, terkadang tidak. Maksudnya Malik ni ada juga yang digunakan untuk raja kan. Inilah tiga sifat bagi Allah: Ar-Rububiyah, Rabb; Al-Milku, pemilik; Al-Uluhiyah, yang menjadi sembahan, yang disembah, yang disembah oleh sekalian makhluk. Dia adalah Tuhan dan pemilik segala sesuatu. Semua makhluk diciptakan olehnya dan menjadi miliknya. Sifat Ar-Rububiyah didahulukan kerana cocok untuk Al-Isti'adzah.
Sebab Allah Ta'ala mentadbir, jadi kita minta tolong kepada yang mentadbir kita, yang mengurus urusan kita. Kita tak mampu kawal. Tak mampu kita nak minta Allah Ta'ala berikan kesihatan. Tak mampu kita nak bagi sihat, melainkan Allah Ta'ala bagi kita sihat. Tak mampu kita nak bagi urusan kita senang, melainkan Allah Ta'ala bagi kita senang. Tadi saya lambat sikit lah, lambat seminit kan. Sebab kena tahan dengan polis trafik. Kan? Adalah sebab-sebab ni. Dia sembang, saya sembang. Aduh kan. Tapi tak kena saman lah. Alhamdulillah. Kan? Tak mampu kita nak elak. Tak mampu kita nak elak. Bukan kemampuan kita, tapi ketentuan Allah semuanya. Macam semalam kami punya flight patutnya pukul 10.30 terbang. Tiba-tiba pukul 9.30 dah duduk dalam kapal terbang dah. Betul terbang awal. Patutnya pukul 1.30 sampai pukul 12 dah mendarat dah. Lepas tu alhamdulillah semua selesai dengan baik kan. Tapi ada je kadang-kadang tu lambat, delay. Saya sendiri mengalaminya kan. Ada masa baik, ada masa buruk. Bukan baik tu tanda kemuliaan. Tak. Bukan buruk tanda kehinaan. Baik ni semua ni sebab semua dosa dah diampunkan ni kan. Sebab tu lancar, mudah-mudahan macam tu lah. Tapi kalau yang tak lancar tu banyak dosa ke macam mana? Macam ada selalu juga jemaah tanya kan, Ustaz saya sakit, saya banyak dosa ke? Kan? Dia demam, tak dapat pergi masjid. Saya kata, kalau tak sakit pun banyak dosa. Ke ada orang yang tak ada dosa? Semua orang. Tapi sakit ni tanda Allah Ta'ala sayang. Yang Allah Ta'ala nak bukan pada sakit dan sihatnya. Macam ada kawan saya ni, dia hafal surah Al-Baqarah pun kena rasuk lagi. Dia hafal surah Al-Baqarah ke perempuan hafal surah Al-Baqarah. Tak ada kena kacau kan? Tak ada kena kacau kan? Ini hafal surah Al-Baqarah pun kena kacau lagi. Oh dahsyat. Pada surah Al-Baqarah apa yang tak ada dalam tu? Semua ada, semua cerita ada. Cerita pasal sihir pun ada dalam tu. Ayat berkaitan dengan sihir ada dalam tu. Surah 189 kalau tak silap saya. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Nanti tengok nanti ayat tu. Maksudnya ayat tu berkaitan dengan sihir. Dia hafal surah tu, tapi dia kena rasuk juga. Lepas tu ustaz tu dia kata kepada kawan saya ni, dia kata yang Allah Ta'ala nak bukan pada sihat kamu. Yang Allah Ta'ala nak ialah kamu bergantung kepada dia. Yang Allah Ta'ala nak bukan pada lancar kita. Yang Allah Ta'ala nak pada kita bergantung pada dia. Sengaja Allah Ta'ala jadikan turun dan naik. Bukan turun tu tanda Allah Ta'ala nak menghinakan kita. Bukan naik tu tanda Allah Ta'ala nak memuliakan kita. Tapi turun dan naik tu kerana Allah Ta'ala nak uji kita. Sebaik-baik manusia itulah yang kembali kepada Allah. Mengembalikan segala urusan kepada Allah. Baik. Dia adalah Tuhan dan pemilik segala sesuatu. Semua makhluk diciptakan olehnya dan menjadi miliknya. Sifat ar-rububiyah dilakukan kerana cocok. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sifat milkiyah, kepemilikan. Kerana orang yang meminta pertolongan tidak mendapat pertolongan melainkan dari pemiliknya. Selain itu, Allah Ta'ala menyebutkan sifat uluhiyah yang menjelaskan bahawa dialah zat yang berhak untuk disyukuri dan disembah, bukan yang selainnya. Sebab pengulangan lafaz An-Nas adalah untuk menambah penjelasan dan keterangan serta menunjukkan kemuliaan manusia di antara makhluk-makhluk Allah. Allah berfirman Rabbin Nas, Tuhan manusia. Padahal Allah adalah Tuhan seluruh makhluk. Padahal Allah Ta'ala Tuhan seluruh makhluk. Tapi kenapa dikhususkan Rabbin Nas? Sedangkan Allah ni Rabbil Alamin, Rabbis Syajarah, Rabbil Hayawan, Rabbis Samawati wal Ard. Tapi Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni Rabbin Nas, Tuhan kepada manusia. Manusia disebutkan secara khusus untuk tujuan memuliakan kewujudan mereka. Kerana al-isti'azah, permintaan pertolongan tersebut adalah kerana mereka. Nak minta tolong, kita mengangkat Allah Subhanahu Wa Taala dulu. Ini juga tuan-tuan, puan-puan, adalah antara adab kita berdoa, mulakan dengan memuji Allah. Kalau kita tengok orang alim, orang hebat, dia baca doa, separuh daripada doa dia tu memuji je. Separuh daripada doa dia memuji Allah. Berselawat ke atas Nabi. Lepas tu baru disusuli dengan permintaannya. Jadi sebab tu kita tengok dalam ayat ni, 3 ayat pertama memuji Allah. Kan? Nak minta tolong dari apa? Dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan syaitan yang bersembunyi. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan syaitan yang menebarkan rasa waswas, yang sering bersembunyi dan terlambat mengingat Allah. Jika manusia mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, syaitan akan bersembunyi
Namun jika ia tidak mengingatinya, syaitan akan menyebar dalam hatinya. Ibn Abbas berkomentar tentang ayat ini, syaitan bertengger di hati anak Adam. Jika ia lupa, syaitan akan memberikannya rasa was-was, dan jika ia mengingat Allah, syaitan akan bersembunyi. Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi kekuatan kepada syaitan untuk menguasai manusia kecuali orang-orang yang telah dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semua bertujuan untuk mujahadah, fitnah dan ujian. Dalam hadis sahih, Nabi SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wukila bihi qarinuh." Qalu wa anta ya Rasulullah? Qala na'am illa anna Allah a'anani alaih fa aslama fala ya'muruni illa bi khair. Tiada seorang pun dari kalian melainkan diberinya qarin. Para sahabat bertanya, engkau juga wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ya. Hanya saja Allah telah membantuku atasnya sehingga dia masuk Islam dan tidak menyuruhku melainkan dalam kebaikan. Maksudnya kita ni ada pendamping. Kita ada pendamping yang menyuruh kita untuk buat benda yang tak baik. Sebab itulah kita kena sebut qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Cantik tu. Hebatnya ayat ni. Kalau kita tengok tuan-tuan guru kita pun selalu suruh kita amalkan. Ini antara surah yang patut menjadi wirid kita pada waktu pagi dan petang. Pada waktu malam pun. Kalau lepas subuh, kalau imam tak baca, kita bacalah tambahan. Lepas imam dah habis wirid semua, kita tambah. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Pada waktu petang pun sama, lepas asar ataupun lepas maghrib. Kemudian sebelum tidur. Ada almarhum tuan guru Haruddin, dia ajar baca tu satu nafas. Kalau tak boleh tak apa kan. Kalau boleh satu nafas baca satu nafas, kalau tak boleh tak apa. Baca, tembuskan pada tangan, sapukan pada seluruh tubuh kan. Itu antara satu ikhtiar kita merawat kan. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan dari Anas dan kisah Safiyah yang mengunjungi Nabi SAW saat beliau beriktikaf dan keluarnya beliau dengannya di waktu malam untuk menghantarnya pulang ke rumahnya. Kemudian ada dua orang lelaki dari kaum Ansar berpapasan dengan beliau. Saat keduanya melihat Nabi SAW, mereka mempercepat jalan. Lantas Rasulullah SAW, kalian berdua jangan berjalan tergesa-gesa. Mengikut, berpapasan ni mengikut. Sesungguhnya ini adalah Safiyah binti Huyai. Mereka berdua kata, Ma suci Allah wa Rasulullah. Beliau bersabda, sesungguhnya syaitan mengalir pada diri manusia dalam aliran darah. Sesungguhnya aku khawatir syaitan menebarkan sesuatu atau keburukan dalam hati kalian berdua. Mengintip, mengikut Nabi kan. Dia nak tengok apa benda kan. Baik. Diriwayatkan oleh Al-Hafiz Abu Ya'la Al-Musili dari Anas bin Malik, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah meletakkan hidungnya di hati anak Adam. Jika ia mengingat Allah, maka syaitan akan bersembunyi. Jika ia lupa, maka syaitan akan menguasai hatinya, dan itulah al-waswasil khannas, waswas yang bersembunyi. Ahmad meriwayatkan dari Abu Tamimah yang menyampaikan dari orang yang berjalan di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Unta Nabi sallallahu alaihi wasallam tersungkur, lantas aku berkata, hancurlah syaitan. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu berkata hancurlah syaitan, kerana jika kamu berkata demikian, maka syaitan akan semakin besar dan berkata, dengan kekuatanku maka aku akan melemparnya. Dan jika kamu kata dengan menyebut nama Allah, maka syaitan akan mengecil hingga menjadi seperti lalat. Apa maksud dekat sini? Maksudnya kalau kita tak ingat pada Allah, syaitan tu akan membisikkan kita. Tapi bila kita ingat kepada Allah, syaitan tu akan bersembunyi. Maksudnya dia tidak lagi membisikkan kita. Sebab tu janji syaitan dia kata, aku akan sesatkan illa ibadaka minhumul mukhlasin. Aku akan sesatkan anak Adam kecuali di kalangan hamba-Mu yang ikhlas. Ikhlas ni maksudnya apa? Ikhlas ni maksudnya ialah orang yang sentiasa ingat kepada Allah dan hidup mati dia semua kerana Allah. Macam kita katakan, saya bagi ni ikhlas. Ikhlas tu bukan tak mengharap balasan daripada manusia. Tapi ikhlas tu, saya bagi ni ikhlas kerana Allah. Saya buat kerana Allah. Saya tak harap yang lain. Saya harap Allah Ta'ala sayang saya. Saya harap Allah Ta'ala ampunkan saya. Tu macam tu. Bila kita bagi orang tu ikhlas, maksudnya kita nak Allah Ta'ala ampunkan dosa kita dengan disebabkan oleh buat baik kita. Kita nak Allah Ta'ala berkati hidup kita disebabkan buat baik kita ni. Disebabkan sedekah kita ni, kita minta Allah Ta'ala jauhkan kita daripada api neraka dan masukkan ke dalam syurga. Itu maksud orang yang ikhlas. Maksud sentiasa ingat pada Allah. Sebab tu dalam ni, maksudnya orang yang ingat pada Allah, syaitan akan bersembunyi.
Hadis datang menunjukkan bahawa ketika hati berzikir mengingati Allah, syaitan akan mengecil dan mengalah. Tetapi jika hati tidak berzikir kepada Allah, syaitan akan membesar dan mengalahkan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tempat was-was syaitan. Allah berfirman, yang membisikkan ke dalam dada manusia. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang membisikkan dalam dada manusia. Yang menebarkan fikiran-fikiran buruk dan jahat di dalam hati. Dalam ayat tersebut dikatakan as-sudur. Kerana dada adalah tempat hati. Fikiran-fikiran itu tempatnya di hati. Fikiran, perasaan dalam hati, kan? Kita fikir, kita buat analogi ataupun kita buat penakkulan dekat otak, tapi buat keputusan dekat hati. Hati kita yang buat pilihan. Otak kita bantu. Otak kita buat analisa. Tapi yang buat pilihan ialah hati. Bila kita baik, kan, macam contoh kan. Tuan-tuan kan tahu orang yang buat baik kan dibalas baik. Tapi kenapa bila orang tu jahat, orang tu pernah buat jahat kat kita. Tapi hati kita, fikiran kita kata buat baik dibalas baik. Tapi ni orang ni jahat. Jadi bukan orang ni. Orang ni orang ni jahat. Kan, bila orang ni jahat, walaupun otak kita kata buat baik dibalas baik, tapi hati kita tak suka kat dia ni, kita akan buat jahat balik. Macam itulah maksud saya. Maksudnya hati kita yang buat keputusan. Hari ni kita bukan tak tahu kalau pergi majlis ilmu kan dapat pahala. Tapi nak pergi kita nak. Yang masa membuat keputusan tu sebenarnya bukan otak kita. Yang membuat keputusan masa tu ialah hati kita. Sebab tu banyakkan mengingati Allah. Supaya hati menjadi tenang. Tenang dalam buat baik lah. Kan? Bukan tenang tu tenang tak ada masalah. Tenang dalam kebaikan. Tenang berada dalam rahmat Allah. Kan? Tenang tu bukan semata-mata tak buat apa-apa. Tenang tu ialah sentiasa berada dalam kebaikan, sentiasa berada dalam rahmat Allah. Itu maksud tenang. Fikiran-fikiran itu tepatnya di hati. Kemudian Allah SWT menjelaskan bahawa yang melakukan was-was itu ada dua macam, jin dan manusia. Minal jin nati wan nas. Yang menyebabkan rasa was-was itu ada kalanya syaitan dan di kalangan jin yang menebarkan was-was di hati manusia. Sebagaimana telah dijelaskan. Ada kalanya juga syaitan dari kalangan manusia. Maksudnya syaitan di kalangan manusia adalah yang melihat dirinya layaknya orang yang menasihati. Kemudian nasihatnya tersebut mengena dalam hati dan menjadikannya mangsa was-was syaitan dari kalangan jin. Ini merupakan dalil bahawa was-was itu terkadang dari kalangan jin dan terkadang dari kalangan manusia. Manusia pun boleh mengasut. Manusia juga boleh membisikkan perkara yang tak baik. Jadi apa benda yang tak baik ni? Selain daripada tak baik tu adalah yang melibatkan macam was-was kan. Kita kata was-was ni maksudnya, dah tutup belum lampu tadi? Itu was-was, satu bentuk. Tapi yang dimaksudkan dalam ayat ni selain daripada yang itu pun betul juga. Tapi was-was pada kebenaran. Was-was pada kebenaran. Sebab tu dimulakan dengan Qul a'udzu birabbin nas. Nak was-was, syaitan ni paling suka diwaswaskan apa? Dia was-waskan manusia daripada mengingati Allah. Jadi bila orang tu was-was, sebenarnya dia was-was dalam mengingati Allah. Betul ke Allah Ta'ala yang jadikan dunia ni? Betul ke Allah Ta'ala yang memiliki manusia? Betul ke Allah Ta'ala yang menjadi tempat sembahan? Dia was-was bila dia mula meragui kebenaran. Meragui kebenaran Allah. Bila orang tu meragui kebenaran Allah, maksudnya dia sedang terpengaruh dengan al-waswas. Kadang-kadang macam kita kan, kita mungkin kadang-kadang kita pernah terfikir macam mana agaknya manusia dihidupkan, manusia masuk dalam kubur, manusia dibangkitkan. Ada orang dia pernah tanya, bayi ni kalau dia meninggal nanti dia bangkit macam mana? Dia bangkit macam mana kalau bayi? Dia bangkit dalam keadaan umur dia berapa? Kan bayi kan, Nabi takkan kadang pada masa tu dia merangkak je. Tapi kalau bayi tu tak berjalan lagi, dia bangkit macam mana? Kan? Itu kalau dia dah besar, mak ayah dia kenal dia tak? Dahsyat soalan. Soalan dahsyat. Bayi kan kalau dia dah besar, mak ayah dia kenal dia tak? Dahsyat soalan tu. Sebenarnya macam mana? Itulah soalan-soalan was-was. Kita yakin pada Allah Ta'ala. Semua manusia akan dibangkitkan mengikut amalan masing-masing. Bukannya ikut akal kita. Ini orang ni macam ni. Tak. Kita sekarang kita cam pakai mata. Sekarang ni kita cam pakai mata. Kita tengok pakai mata, kita dengar pakai telinga. Kita fikir pakai akal. Tak, hari tu nanti semua ikut amal.
Orang yang baik ikut amal dia. Dia segera kenal ni anak dia. Umur dah 17 tahun. Sama. Mak dengan ayah dengan anak semua 17 tahun. Tak. Anak dengan mak. Kalau anak tu perempuan, 17 tahun. Kalau anak tu lelaki, 30 tahun. Semua umur sweet 17. Perempuan semua sweet 17 dalam syurga nanti. Yang lelaki umurnya 30 tahun. Kata Nabi kan. Semua umur 30 tahun. Tak tua, tak muda. Semua akan ikut amalan masing-masing. Dibangkitkan dekat padang mahsyar. Kalau orang tu baik, dia elok je. Duduk kat padang mahsyar tu seperti solat lima waktu je. Tapi kalau orang yang teruk amalannya, dia rasa macam 50,000 tahun. Macam mana nak berhadapan dengan 50,000 tahun tu? Tak berganjak, tak bergerak. Macam tak ada apa-apa yang berlaku. Tapi bagi orang yang beriman, terus dilancarkan. Terus masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bukanlah kita tak boleh nak fikir. Kita boleh cari jawapan. Bayi tu nanti macam mana keadaan dia? Dia akan dibesarkan tua. Macam mana mak ayah kenal dia? Dengan amalan lah. Mak dia segera kenal. Segera anak dia akan panggil mak ayah dia. Semua. Siapa-siapa yang kalau ada anak yang belum memayis, meninggal kan. Anak dia terus tunggu kat syurga. Syarat ibu bapa kena redha. Redha tu maksudnya janganlah meraung. Yelah, memanglah sedih. Kalau tahu tak buat. Kan ada kawan anak dia meninggal mati lemas. Kan dalam kolam kan. Saya dah pernah cerita. Kalau mak dia tahu anak dia mati lemas, tentu mak dia tak bagi mandi kolam tu. Masalahnya mak dia tak tahu. Yang dalam kereta. Lemah dalam kereta. Bukan sengaja. Itulah kejadian, kemalangan. Allah Ta'ala buat peraturan dan diperintahkan manusia itu buat peraturan untuk mengurus. Tapi akibat ataupun kesudahan akhir kita serah pada Allah. Ini yang kita mampu buat. Tiba-tiba terjadi peraturan kan. Peraturan maksudnya ibu bapa yang lalai akan dikenakan hukuman. Memang patutlah. Walaupun ibu bapa tu kata tak sengaja. Memanglah tak sengaja. Mana ada orang sengaja nak biarkan anak lemah dalam kereta. Tapi kalau memang sengaja, hukuman lagi berat. Kalau lalai, ada hukuman dia. Kalau sengaja, lagi berat hukumannya. Itu sekadar nak mengatur urusan manusia. Macam Allah Ta'ala jadikan peraturan-peraturan ni kan. Tadi saya dengar kuliah daripada almarhum Tuan Guru ni Abdul Aziz. Dia kata pasal hukuman atau peraturan. Agama ni peraturan. Untuk mengatur kehidupan manusia. Sebab manusia ni berbeza. Dia bagi contoh pergerakan kereta di jalan raya. Kalau semua kereta jalan, tak ada yang berhenti. Tak payah. Tak payah ada lampu merah, tak payah ada simpang, tak payah ada peraturan laju dan perlahan. Semua bergerak sama je. Semua 140 km sejam. Tak ada masalah lah. Tapi masalahnya bukan semua kereta sama. Ada kereta nak pergi Kuala Lumpur, ada kereta nak pergi Ipoh, ada kereta nak pergi taman raya je. Kan? Ada kereta dia tak nak pergi mana-mana, dia sesaja je sia-sia. Kan? Dia tak ada tujuan pun. Dia sengaja dia jalan-jalan kat atas jalan raya tu. Kejap nak ke kiri, kejap nak ke kanan. Disebabkan adanya perbezaan ni, maka adanya peraturan. Itulah tujuan agama. Sebab manusia ni berbeza kan. Jadi bila nak ke kiri, ini peraturan dia. Bila nak ke kanan, ini peraturannya. Tapi kesudahan segala urusan kembali kepada Allah. Dan demikianlah untuk setiap Nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari syaitan-syaitan, manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Ni bisikan daripada kalangan jin, dari kalangan jin dan manusia. Bukan hanya yang melibatkan ragu-ragu pada hal ibadah, tapi yang paling penting ataupun yang paling banyak disesatkan ialah ragu-ragu dari segi akidah. Manusia yang mengatakan diri beriman, tapi dalam hati dia rasa ragu pada Allah. Dia rasa ragu, betul ke hukum Islam ni yang terbaik? Dia ragulah tu. Allah yang menciptakan semuanya. Kalau nak selamat hanya dengan perintah Allah, kalau nak selamat hanya dengan acuan Allah, sibghatullah wa man ahsanullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Acuan Allah. Dan apa lagi yang lebih baik selain daripada acuan Allah? Kan? Perintah-perintah yang Allah Ta'ala tentukan, itulah yang terbaik. Bila kita sebut tentang hikmah, apa maksud hikmah? Hikmah ni maksudnya kebijaksanaan. Allah Ta'ala bersifat dengan Al-Hakim. Nama Allah yang sempurna. Antara nama-nama Allah yang sempurna ialah Allah Ta'ala menamakan dirinya sebagai Al-Hakim. Al-Hakim ni maha bijaksana. Bila maha bijaksana ni maksudnya maha tepat buat keputusan.
Jadi ulama kata, selain daripada hikmah yang berlaku selepas, yang berlaku tu sendiri adalah hikmah dia. Apa hikmah kita berjumpa hari ni? Perjumpaan kita ni sendiri adalah hikmahnya, walaupun kita tak tahu selepas pada tu. Ada orang selepas dah bertemu baru tahu, oh itulah hikmah dia. Apa hikmah kena tahan dengan polis tadi? Tak, kena tahan dengan polis tu adalah hikmah dia. Kan? Dia nak ingatkan pasal rotek dah mati. Dia daripada jauh dia tahu. Kan? Tak, saya baru balik daripada umrah. Saya cakap kat polis tu kan. Lepas tu dilepaskan. Yang ditahan tu sendiri adalah hikmah dia, supaya lepas ni cepat-cepatlah bayar. Cepat-cepatlah buat rotek. Tak sempat. Masa saya pergi umrah tu matinya kan. Tak apalah. Hikmah tu keputusan Allah. Semua yang berlaku ni keputusan Allah. Nanti kita balik, lepas ni apa kita makan, malam nanti apa yang kita buat, esok apa yang akan berlaku pada kita. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidak akan wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak akan tahu setiap nyawa itu apa yang akan dibuat esok, dan tidak akan tahu setiap nyawa itu di mana dia akan mati. Tu kata Allah kan. Manusia tak akan tahu apa yang akan dibuat esok, dan manusia tak akan tahu di mana dia mati. Baik, kita pergi sikit fiqh kehidupan ataupun hukum-hukum. Kerana sifat kasih Allah kepada kita, Allah mengajar kita tentang tata cara untuk berlindung dari syaitan, manusia dan jin. Hebat. Allah buat semua, Allah ajar pula kita macam mana nak berhadapan. Kan? Dia memberitahu kita tentang 3 sifatnya, rububiyah, milkiyah, uluhiyah. Dengan sifat-sifatnya tersebut, Allah akan menjaga hamba yang meminta perlindungan dari kejahatan syaitan-syaitan dalam agama, dunia dan akhirat. Mana sifat rububiyah menunjukkan perhatian lebih dan keinginan kuat untuk memelihara. Allah menyebutkan bahawa dia adalah Tuhan seluruh manusia, meskipun sebenarnya adalah Tuhan seluruh makhluk. Hal ini adalah kerana manusia adalah makhluk yang diagungkan. Dengan menyebut nama manusia, Allah memberitahu bahawa dia adalah Tuhan yang memelihara mereka meskipun darjat mereka agung. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan untuk meminta perlindungan dari kejahatan manusia. Dengan menyebut mereka, Allah memberitahu bahawa dialah yang memberi perlindungan kepada mereka. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan 2 sifatnya, al-milk dan uluhiyah, untuk menjelaskan kepada manusia bahawa dialah pemilik mereka yang sebenarnya. Meskipun mereka mempunyai raja-raja, Allah juga memberitahu bahawa dialah Tuhan dan sembahan mereka. Tiada Tuhan melainkan dia. Dialah yang wajib untuk dimintai perlindungan, bukan raja-raja dan para pembesar dari kalangan makhluk. Dalam surah Toha Allah Ta'ala sebut kan, perbualan antara Allah dan Nabi Musa AS. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Allah Ta'ala tanya pada Nabi Musa, apa yang berada di tangan kananmu wahai Musa? Sedangkan Allah Ta'ala lagi tahu. Tapi sengaja Allah Ta'ala tanya pada Nabi Musa. Maka Nabi Musa jawab, qala hiya asaya atawakkau 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa li fiha ma'aribu ukhra. Ini tongkat, aku berjalan dengannya, aku pukul daun-daun supaya bagi makan kepada gembalaan aku, dan ada banyak lagi fungsi-fungsinya padaku. Kan? Qala alqiha ya Musa. Ayat tu tadi, bila Allah Ta'ala tanya apa yang ada kat dalam apa yang ada kat tangan kanan, Nabi Musa kata, ini tongkat, aku buat ni. Ulama kata, kenapa Nabi Musa jawab banyak-banyak? Kan Allah Ta'ala tanya apa? Jawablah tongkat. Tapi tak, Nabi Musa jawab tongkat ni, dia cakap banyak. Maksudnya apa? Dia teruja nak berkata-kata dengan Allah. Ini sifat orang-orang alim, dia cakap banyak. Dengan Allah diminta banyak. Dia cakap banyak lah. Macam kita, kalau kita tak baik kan, perempuan tanya saya, nak pergi mana? Balik. Kan? Tapi kalau baik, hubungannya macam mana? Nak pergi mana? Saya nak balik ni tadi ni, dia cakap banyak. Tu tanda orang yang alim, dia cakap banyak dengan Allah. Dia minta banyak dengan Allah. Dia rapat dengan Allah kan. Macam itulah kita cakap banyak dengan Allah. Orang-orang alim dia sentiasa minta pada Allah. Doa ni bukan hanya meminta kan. Doa ni ialah penentu dan pengukuh kedudukan kita dengan Allah. Doa ni penentu dan pengukuh kehidupan kita dengan Allah. Kedudukan kita dengan Allah. Penentu ni maksudnya apa? Orang yang sikit berdoa mungkin kerana dia jauh. Kan? Dan orang yang banyak berdoa, dia akan dekat dengan Allah. Lagi banyak dia berdoa, lagi dekat dia dengan Allah. Tengoklah para Nabi dan Rasul. Macam tadi Nabi Musa AS, dia minta banyak dengan Allah. Dia cakap banyak dengan Allah. Sebab apa? Sebab dia
Dia tahu Allah Ta'ala dengar dan dia yakin Allah Ta'ala yang maha mengabulkan permintaan. Dalam ayat yang berikutnya pun Nabi Musa minta. Bila Allah Ta'ala perintahkan idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergi kamu bertemu dengan Fir'aun kerana dia telah melampaui batas. Nabi Musa kata Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkan bagiku dadaku, permudahkan bagiku urusanku, huraikan simpulan pada lidahku supaya mereka memahami perkataanku. Berikan kepadaku pembantu Harun dari kalangan saudaraku supaya dia meneguhkan pendirianku dan dia membantu dalam urusanku. Ayat yang berikutnya Nabi Musa kata tak ingat. Kai nusabbihaka katsira. Ini cantik. Nabi Musa minta banyak-banyak tadi. Tujuan dia apa? Kai nusabbihaka katsira, supaya kami sentiasa memuji, supaya kami sentiasa bertasbih kepadamu. Wa nadhkuraka katsira, dan supaya kami ingat kepadamu banyak-banyak. Innaka kunta bina basira. Sesungguhnya engkau ke atas kami maha melihat. Itu juga doa Nabi Sulaiman AS. Bila dia tengok semut-semut berjalan, semut tu bercakap, dia senyum. Ni aku tahu kau bercakap apa kan. Dia kata Rabbi auzi'ni an nashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa an a'mala salihan tardah, kan. Nabi Sulaiman kata apa? Ya Allah, ilhamkan kepadaku supaya terus bersyukur. Hebat. Bila dia dapat nikmat, dia nampak nikmat, dia minta pada Allah supaya apa? Supaya bertambah syukur dia. Ini orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, para nabi dan rasul yang Allah Taala tunjukkan contohnya. Lepas tu berdoa menentukan dan mengukuhkan kedudukan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kita kena minta kepada Allah. Surah ini menjelaskan bahawa was-was ada kalanya dari jin dan ada kalanya dari manusia. Hasan berkata itulah dua syaitan. Syaitan dari kalangan jin akan menyebabkan rasa was-was di hati manusia, sementara itu syaitan dari kalangan manusia. Jangan ingat semua manusia baik. Bila kita baik, kita rasa semua orang baik. Tak. Sebab tu yang paling banyak kena tipu siapa? Orang baik. Orang baik yang paling banyak kena tipu. Orang jahat tak kena tipu. Sebab apa? Sebab orang jahat, dia rasa orang lain pun jahat juga. Sebab tu dia sentiasa berhati-hati. Orang baik, dia rasa orang lain semua baik. Sebab tu dia kena tipu. Takkan dia tipu aku. Macam tu lah. Kan? Kalau yang selalu kena tipu tu maksudnya baik lah. Baik. Sementara itu, syaitan dari kalangan manusia ia akan datang secara terang-terangan. Qatadah berkata sesungguhnya dari kalangan jin dan syaitan, dan dari kalangan manusia juga ada syaitan-syaitan, maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan manusia dan jin. Kita dapat mengatakan bahawa zat yang dimintai perlindungan dalam surah Al-Falaq disebutkan dengan satu sifat, iaitu bahawa dia adalah Rabbul Falaq, Tuhan yang menguasai subuh. Hal yang dihindari dalam surah tersebut ada 3 macam keburukan, iaitu Al-Ghasiq, gelap malam, An-Nafasat, tukang sihir perempuan, Al-Hasid, orang dengki. Adapun dalam surah ini, zat yang dimintai perlindungan disebut dengan 3 sifat, Rabbi, Malik dan Ilah. Sedangkan yang dihindari adalah satu keburukan, satu je, was-was. Kan? Sebab perbezaan pada dua surah ini adalah bahawa pada surah pertama yang diminta adalah keselamatan jiwa dan badan, sedangkan dalam surah ini adalah keselamatan agama. Macam saya sebut tadi, bukan hanya was-was tu pada kita was-was dalam hal kehidupan kita, tapi was-was pada agama. Yang ni yang paling kita risau. Kan? Ada dah sekarang ni ramai orang dah menimbulkan was-was. Kan? Pasal kesatuan dan perpaduan. Tak ada istilah perpaduan pada hal-hal yang maksiat. Tak ada. Tak ada. Dia kata ini manusia semua dilahirkan sama. Memanglah sama. Tapi kamu memilih jalan yang berbeza. Dia memilih jalan yang berbeza, jadi dah tak sama dengan kita. Kan? Baik, saya kira sekadar itu yang dapat saya sampaikan. Yang baik itu semua datang daripada Allah. Yang buruk datang daripada kelemahan diri. Hakikatnya semua adalah ketentuan Allah. Ada ke soalan? Salam. Oh, ya ke? Pakai itu ke? Tafsir Al-Munir. Itu apa? Tafsir Juz' Amma. Tak apa kalau nak pakai yang tu pun boleh. Tak sama kan? Boleh je. Yang tu baca, yang ni saya terang. Gitu. Boleh kan?
Alhamdulillah. Ini dia pakai jilid. Tak ada banyak, 15 je jilidnya. Ini jilid yang ke-15. Harga dia dalam 1,800. 15 jilid. Banyak. Dalam dia mantap. Mantap. Lepas tu kita kata kita pandai. Ya Allah, tak boleh langsung. Tengoklah macam mana ni, satu jilid je. Juzuk 29 dan 30 dah tebal ni lah. Oh, dahsyat. Hebat kan? Hebat ulama yang mengkaji, hebat ayat Allah. Mengandungi banyak sangat hikmah. Okey. Jadi, ada lagi soalan? Ada. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam peliharaan Allah. Allah menjauhkan kita daripada segala bencana yang melibatkan agama, bencana pada kehidupan dunia sampai akhirat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minkum.